di perkampungan Sungai Manik atau Selempang Merah. Tuan-tuan yang saya hormati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudi melihat Facebook dan YouTube Azmi Bajuri. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini kita akan bercerita tentang satu kisah sejarah yang benar. Kisah sejarah parang panjang terbang Sungai Manik membasahi darah di perkampungan Sungai Manik atau Selempang Merah. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Kisah parang panjang Sungai Manik ini adalah kisah benar dan kisah yang perlu diketahui oleh anak cucu kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, cerita ini diceritakan oleh opah, poyang, moyang kita di kampung Sungai Manik. Kisah ini adalah kisah orang Melayu menentang komunis. Saya ceritakan dari 3 aspek utama. Yang pertama sebelum, semasa dan selepas. Maka tuan-tuan, di waktu malam, sewaktu sebelum peperangan ini berlaku, mereka nak menyerang di sesuatu tempat, mereka mengaji Al-Quran di sebuah surau di Kampung Parit Namdi, Sungai Manik, batas kereta api. Kata orang Banjar di situ bang, berlakunya sejarah tu. Itu cakap orang Banjar. Maka mereka mengaji di setiap malam dan sentiasa bersedia kerana ketakutan di waktu itu anak cucu mereka, isteri dan sebagainya diganggu oleh pihak komunis ini. Maka tidak ada senjata, tidak ada apa yang ada. Cuma sebilah parang panjang, tuan-tuan. Di waktu malam mereka mengaji dan terus mengaji dan terus mengaji hingga ke siang. Mereka sentiasa bersiap sedia. Maka tuan-tuan, apabila tiba waktu untuk memulakan, untuk menyerang di sesuatu tempat, pahlawan-pahlawan Sungai Manik ini, mereka mandi dengan sebuah tempayan yang diletakkan di dalam surau. Mandi dan menurut ceritanya, air tempayan itu diletakkan satu bahan yang dinamakan pijar. Tuan-tuan, apabila kita mandi dengan pijar itu, tuan-tuan, badan menurut ceritanya badan menjadi kuat, badan menjadi segar, bugar dan sebagainya. Maka tuan-tuan, di waktu-waktu biasanya mereka akan bekerja di mana suatu tempat yang mereka pergi itu, kadang-kadang dalam perjalanan untuk ke tempat yang mereka hendak pergi kerja itu, mengambil upah potong kayu dan sebagainya, mengambil ubi kayu dan sebagainya, kita bersama-sama untuk bekerja di situ. Maka apa yang berlaku? Mereka dihalang oleh sekumpulan komunis yang menurut ceritanya hampir 7-8 orang. Maka Along Hasan ini ketika itu berada di batas kereta api itu, maka apa yang berlaku di situ, kepelikan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala berlaku. Apa dia, tuan-tuan? Maka 7-8 orang komunis ini menggunakan senjata, senapang. Apa yang ada pada pahlawan Sungai Manik ialah hanya parang panjang. Apabila dikeluarkan sahaja parang panjang itu, tuan-tuan, apa yang berlaku menurut ceritanya, hanya parang panjang yang bergerak, orangnya tidak nampak. Dan komunis-komunis ini menembak ke atas, tuan-tuan. Menembak ke atas, maka arwahnya Along Hasan ini telah menggunakan parang panjang itu untuk merobek, menetak komunis-komunis ini, tuan-tuan. 7-8 orang.
maka diceritakan habis badan Alung Hasan ini berlumuran dengan darah. Maka ia menjadi pekat bila dibiarkan. Maka tuan-tuan, apabila pulang ke rumah, maka diceritakan dia mandi dengan air pijar. Maka disitulah kehebatan satu perkara yang dinamakan pijar. Maka ketika itu diceritakan juga oleh orang-orang lama ini tuan-tuan, ya, mereka juga memiliki kulit kerbau landau. Mereka juga pahlawan-pahlawan ini memiliki kulit kijang putih, pijar dan ayat-ayat Al-Quran yang mereka amalkan tuan-tuan. Maka pada hari ini tuan-tuan, suatu ilmu di kampung Sungai Manik, khususnya di Parit 6 di Sungai Manik Batas Kertapi ini, yaitu di tengah-tengahnya ada surau, tempat mereka berkumpul dan bersedia untuk mempertahankan tanah kampung Sungai Manik ini tuan-tuan. Maka dengan ini tuan-tuan, satu kisah yang perlu kita tahu, satu kisah yang perlu kita ketengahkan, Parang Panjang Sungai Manik ini adalah kisah benar. Maka tuan-tuan, saya bercerita tentang penghususan. Ada kelapangan di waktu lain kita akan bercerita lagi kisah-kisah penghususan tentang Parang Panjang terbang Sungai Manik ini tuan-tuan di bawah selempang merah. Jadi tuan-tuan, jangan lupa untuk ikuti Facebook dan YouTube Azmi Bajuri. Yang mana baik, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu daripada saya hanya ingin berkongsi pengalaman, bercerita tentang sejarah Sungai Manik ini kerana saya adalah anak jati Sungai Manik dan orang Banjar, Kulaan. Tahulah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.